Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dipetik suri tangkai berduri, Umay kesini persembah diri. Terus bersama saya Umay Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 1 Mac 2023. Sama seperti pindiran kerajaan sebelum ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di bawah Kerajaan Perpaduan juga mengambil keputusan tidak mengiktiraf Unified Examination Certificate UEC. Menteri Pendidikan Faldrina Siddiq berkata pendirian tersebut berlandaskan kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan dan peruntukan Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Jelasnya lagi, Kerajaan Perpaduan juga tiada dalam perancangan untuk mengiktiraf UEC yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Persendirian Cina SMPC. Pendirian tersebut diumumkan dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat hari ini sebagai respon kepada soalan Ahli Parlimen Jerai Sabri Azib. PH dalam manifestonya pada PRU 15 lalu berjanji untuk meneruskan usaha mengiktiraf sijil UEC sebagai syarat am kelayakan untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam IPTA dengan syarat pemohon memiliki kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat SPM. Bagi tujuan berkenaan, sijil UEC akan dinilai agar setaraf dengan syarat am kelayakan sedia ada untuk kemasukan ke IPTA. Johor terus mencatatkan mangsa banjir tertinggi dengan 9,581 mangsa dari 2,783 keluarga dipindahkan ke 96 pusat pembinaan sementara PPS setakat pukul 5.30 petang hari ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Tan Sri Dr. Azmi Rohani berkata, hujan lebat yang masih berterusan sejak lebih 24 jam lalu menyebabkan kebanyakan penempatan di beberapa daerah iaitu Johor Bahru, Kluang, Mersing, Kota Tinggi, Segamat, Kulai serta kawasan berhampiran sungai terjejas. Dalam pada itu, seorang lelaki menjadi korban pertama banjir di Johor apabila kenderaan dinaikinya dihanyutkan ketika melalui Jalan Camik Paloh. Sementara itu, di Sabah, seramai 108 mangsa banjir telah dipindahkan ke dua PPS di Kota Marudu dan Tongguk, Sarawak, mencatatkan 274 mangsa ditempatkan di 5 PPS, manakala Negeri Sembilan dan Pahang pula menjadi negeri terbaru yang dilanda banjir. Selain itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan lebat dan berterusan tahap bahaya dijangka berlaku di Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor sehingga esok. Tarikh pendaftaran baru dan kemaskini data bagi sumbangan tunai rahmah STR secara dalam talian dibuka bermula hari ini sehingga 31 Mac depan. Pendaftaran ini membolehkan pemohon yang layak atau masih tiada dalam pengkalan data kerajaan dapat mengemukakan permohonan masing-masing. Selain penerima sedia ada juga boleh membuat pengemaskinian. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata STR 2023 akan membantu meringankan beban sara hidup 9 juta penerima dengan peruntukan hampir 8 bilion ringgit. Sementara itu, STR Fasa 1 yang dikreditkan bermula 17 Januari lalu melibatkan peruntukan bernilai 1.67 bilion ringgit. Data penerima STR Fasa 1 juga akan dibawa secara automatik ke dalam pengkalan data kerajaan bagi mengurangkan golongan yang tercicir. Selain data daripada beberapa agensi kerajaan akan disemak silang kelayakan STR mengikut syarat yang ditetapkan. Untuk rekod pembayaran STR dibuat mengikut kategori penerima dengan 4 juta isi rumah masing-masing menerima RM300 manakala 1.2 juta warga emas yang tiada pasangan dan 3.5 juta penerima bujang masing-masing menerima RM100. Kerjasama Barisan Nasional BN Pakatan Harapan PH dilihat mampu menterjemahkan kepada kemenangan di 3 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang dalam pilihan raya negeri akan datang. Sementara Kedah, Kelantan dan Terengganu pula dijangka terus dikuasai oleh Perikatan Nasional PN sama seperti keputusan pilihan raya umum ke-15. Geostrategis Profesor Dr. Azmi Hassan menjelaskan sejumlah besar pengundi bukan Melayu di Selangor dan Pulau Pinang didapati masih memihak kepada PH manakala pengundi Melayu di Negeri Sembilan masih menyokong Barisan Nasional. Namun katanya kedua-duanya Barisan Nasional dan Pakatan Harapan memerlukan satu sama lain meskipun pengundi Melayu menolak mereka dan menjadikan Perikatan Nasional sebagai pilihan alternatif.
Bagaimanapun katanya peluang Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan menjadi lebih cerah apabila UMNO dikuatkan dengan barisan kepimpinan tertinggi baharu parti dalam pemilihan bulan depan serta akan mempengaruhi pengundi Melayu dalam PRN ini. Mengungkap gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami hidangkan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Kita kembali lagi. Bot milik Jabatan Perikanan Negeri Johor PL87 yang dilaporkan hilang dalam perjalanan ke Pengkalan Tampoi semalam ditemukan Tentera Nasional Indonesia TNI di Pulau Kepala Jerih di Kepulauan Batam, Indonesia pada 1.45 tengah hari tadi. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim, Nurul Hizam Zakaria berkata, kesemua 4 kru tersebut ditemukan dalam keadaan selamat. Menurutnya, bot yang dilaporkan hilang itu mengalami kerosakan enjin sebelum dihanyutkan arus sejauh 13 batu nautika sehingga memasuki perairan Indonesia. Hingga kini, urusan membawa pulang semua mangsa sedang dijalankan pihak Maritim Malaysia dan TNI yang dijangka selesai hari ini. Terdahulu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkongsi maklumat kru terlibat yang dikenali Fatimah Razak 36 tahun, Zaharin Baharudin 37 tahun, Halim Sanib 52 tahun dan Marzuki Jusoh 53 tahun. Seorang lelaki berusia 57 tahun maut selepas 2 lelaki mabuk bertindak ganas merempuhnya dalam kejadian yang berlaku di Plaza Pandan Malim Isnin lalu. Kejadian tersebut berlaku kira-kira pukul 2.45 pagi setelah mangsa serta anaknya menegur 2 lelaki tersebut yang menaiki kereta Pro 2 Azia kerana memasang muzik terlalu kuat di kawasan rumah mereka di Kampung Padang. Kedua-dua lelaki itu kemudiannya beredar selepas ditegur, namun datang semula ke lokasi sama dengan sengaja mencetuskan provokasi sebelum merempuh mangsa serta menyeriknya hampir 20 meter ke belakang kedai. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia pada pukul 2.04 petang semalam setelah menerima rawatan selama hampir 11 jam di Hospital Melaka. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patid memaklumkan telah membuat tangkapan ke atas seorang suspek berusia 28 tahun dan masih mengesan seorang lagi suspek berusia 27 tahun untuk membantu siasatan. 36 maut manakala 85 lagi cedera selepas 2 kereta api bertembung di antara bandar Athens dan Thessaloniki tengah Gris semalam. Wakil Perkhidmatan Bomba berkata laporan awal mendapati 25 penumpang lagi berada dalam keadaan kritikal dan dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pasukan penyelamat kini masih bertungkus lumus mengeluarkan penumpang apabila 3 gerabak kereta api yang masing-masing membawa muatan kargo serta 350 penumpang turut terkeluar dari landasan. Difahamkan seramai 150 anggota bomba dikerah ke lokasi kejadian dengan sokongan 40 buah ambulans dengan kren serta peralatan mekanikal digunakan bagi mengalihkan gerabak. Dalam perkembangan lain, punca pelanggaran itu masih dalam siasatan dan dijangka angka kematian akan terus meningkat. Badan Pengurusan Bencana Daerah BPBD Jakarta melaporkan puluhan rumah terjejas dan ratusan penduduk terpaksa dipindahkan berikutan banjir yang melanda beberapa kawasan di daerah itu sejak beberapa hari lalu. Ketua Pusat Data dan Informasi BDBD Jakarta, Moh Insah berkata, kawasan timur, barat dan selatan negara itu ditenggelami banjir menjadikan ia banjir terburuk berlaku di wilayah Kampung Melayu di Jakarta Timur. Tambahnya, hujan lebat turut menyebabkan peningkatan status waspada ke tahap 3 bagi pintu air Manggarai, pintu air Pasar Ikan dan pintu air Karet selain ketinggian air turut dicatatkan mencapai 1 meter.
Kita kembali lagi. SIRIM STS Sdn Bhd merupakan peneraju pusat sehenti bagi perkhidmatan berkaitan pembangunan SIRIM Industri Standard yang membantu organisasi dalam melaksanakan budaya perniagaan yang terbaik melalui latihan. Ketua Sektor Standard Spesifik bahagian latihan, standard dan perundingannya, Raja Faridah Raja Sirajuddin berkata, pihak SIRIM STS menyediakan dua jenis latihan iaitu latihan halal eksekutif dan latihan halal audit dalaman mengikut kriteria yang ditetapkan. Bagi untuk halal eksekutif tu, itu ada kriteria. Dia mestilah seorang Muslim. Itu kriteria yang pertama. Dan bagi syarikat yang mendapatkan persetujuan halal ni, sekurang-kurangnya ada halal eksekutif di dalam syarikat tersebut, iaitu eksekutif tersebut mestilah Muslim dan telah menghadiri mendapatkan persetujuan latihan halal eksekutif. Itu adalah syarat daripada JAKIM. Jelasnya, sesi latihan ini bukan sahaja meliputi syarikat di dalam negara, malah syarikat dari Timur Tengah juga menyertai seminar untuk mendapatkan pensijilan halal. So far dia ada beberapa jenis syarikat pemakanan, syarikat yang membuat kosmetik, logistik. Ya, kadang-kadang kita nak bawa barang kita tu dalam lori. Boleh ke dalam lori yang sama itu barang-barang yang tidak halal juga. And then dia juga meliputi supply chain. Dia kena kadang-kadang masa penjualan tidak ada bercampur aduk dengan yang tidak halal, tapi bila supply chain kadang-kadang sampai 3, 4, 5 lapis tu, di situ ada percampuran antara bahan yang halal dan bahan yang tidak halal. So di situ semua ada kriteria dia. Itu kriteria yang diperlukanlah untuk mendapatkan pensijilan halal. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan Tesla akan membuka sebuah ibu pejabat di Malaysia. Beliau berkata kementeriannya telah meluluskan permohonan Tesla untuk mengimport bateri kenderaan elektrik BEV dan memperkenalkan pusat pengalaman dan pusat servis Tesla serta mewujudkan rangkaian pengecas superchargernya di negara ini. Ujarnya kehadiran Tesla di Malaysia dijangka mewujudkan peluang pekerjaan yang mampu menawarkan gaji lebih baik dari segmen BEV dan meningkatkan penyertaan syarikat tempatan dalam ekosistem Tesla di peringkat domestik dan global. Jelasnya, walaupun telah banyak jenama global utama memilih untuk melabur di Malaysia, MITI dan agensinya akan terus meningkatkan usaha dalam memperkasa kemudahan menjalankan perniagaan. Pada masa sama, ia akan terus menaikkan profil Malaysia sebagai negara pro-perdagangan, pro-industri dan pro-pelaburan. Berita sukan. Pengurus Chelsea Graham Potter kini berada dalam situasi getir setelah sebahagian besar pemain kelab itu dikatakan bakal meninggalkan pasukan tersebut pada musim panas ini. Krisis tersebut bermula setelah Blues berada di tangga ke-10 Liga dan hampir ke zon penyingkiran selain pemain Mason Mount dan Ruben Loftus-Cheek telah memasuki tahun terakhir kontrak, selain Conor Gallagher juga dijangka meninggalkan kelab tersebut. Chelsea bagaimanapun cuba mengubah struktur pentadbiran pasukan serta berbelanja mewah dengan membawa masuk Enzo Fernandez dan Mikhailo Mudryk menerusi kontrak yang lebih panjang. Namun masih terdapat langkah untuk menyelamatkan bintang-bintang mereka. Skuad The Blues perlu menamatkan kempen dengan berada di 4 tangga teratas sekaligus menjambar tiket ke Liga Juara-Juara. Manchester United, MU dan Crystal Palace didenda lebih RM297,000 selepas pemain kedua-dua pasukan mencetuskan kontroversi dalam aksi Liga Perdana Inggeris awal bulan lalu. Persatuan Bola Sepak England FA memberitahu denda tersebut dikenakan selepas Suruhanjaya Pengawal Selian Bebas mendapati kedua-dua pasukan terbukti melakukan kesalahan mencetuskan kontroversi ketika perlawanan berlangsung. MU pada awalnya menerima kenyataan bahawa kelabnya gagal memastikan pemain berkelakuan baik sekaligus tidak mencetuskan sebarang kontroversi. Pertuduhan tersebut bagaimanapun dinafikan pasukan lawan iaitu Crystal Palace. Insiden tersebut berlaku pada minit ke-67 di Stadium Old Trafford pada 4 Februari lalu apabila Casemiro dilayangkan kad merah kerana mengasari Will Hughes selepas kedua-dua pasukan bertelegah. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 2 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.